Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan dengan izin dan limpah rahmatnya juga masih lagi memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat umur panjang untuk meneruskan kehidupan kita ini pada hari ini. Dan alhamdulillah kita ni berkumpul di Musalla Al-Amin menerusi program Naungan Zikir. Baik, alhamdulillah menerusi tazkirah pada hari ini dibawakan sebuah hadis yang berkaitan dengan dosa yang dipercepatkan balasannya. Daripada Abu Bakar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ati rahim." Yang maksudnya, tidak ada satu dosa yang lebih layak dipercepatkan hukumannya di dunia oleh Allah kepada pelakunya, di samping azab yang disimpan baginya di akhirat, daripada berlaku zalim, yakni keluar daripada pemerintahan Islam atau sombong dan angkuh, serta memutuskan silaturahim. Alhamdulillah, hadis ini menyentuh dosa yang dipercepatkan balasannya atau azabnya, iaitu perlakuan zalim dan memutuskan hubungan silaturahim. Zalim menurut Kamus Dewan tidak berperi kemanusiaan, tidak adil, kejam, menahan hak orang, menginyaya dan bermacam-macam lagi perlakuan yang melampaui peradaban manusia. Dan perkataan silah dari segi bahasa bererti gabung atau kumpul. Dan dari segi istilah pula, silaturahim ialah berlaku ihsan kepada kaum kerabat, sama ada daripada pihak si penghubung dan yang dihubungkan. Perbuatan zalim amat dilarang dalam Islam. Begitu banyak terdapat sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencela dan melarang perbuatan zalim. Antaranya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Perlakuan zalim tidak seharusnya berlaku seandainya ajaran Islam kita amalkan, kita hayati dalam kehidupan sehari-hari, berlaku ihsan sesama kita, berkasih sayang kerana Allah. Ingatlah dan berhati-hatilah. Mungkin saja yang berlaku zalim masih dapat tersenyum gembira, akan tetapi jangan lupa, kerana orang yang dizalimi tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah, atau kata lain, doa orang yang terinyaya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai silaturahim pula, Islam amat menuntut umatnya untuk menjaga hubungan silaturahim sesama manusia. Kerana perlakuan memutuskan silaturahim amat besar risikonya, bukan hanya setakat di dunia, bahkan juga di akhirat. Kesempurnaan iman seseorang didukung oleh banyak faktor, tidak hanya setakat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, bahkan hubungan sesama insan juga menjadi kayu pengukur terhadap kesempurnaan iman seseorang. Antara hikmah menghubungkan silaturahim ialah dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, barang siapa yang suka dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambungkan kekeluargaan, yakni silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga silaturahim itu boleh menambahkan kehormatan dan pahala selepas kematiannya, kerana orang-orang yang mendoakan setiap kali disebut kebaikannya. Huraian dan pengajaran daripada hadis ini, pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita ni
bahawa perbuatan zalim dan memutuskan silaturahim adalah dosa yang perlu kita dijauhi. Kedua, orang yang melakukan kezaliman dan orang yang memutuskan silaturahim akan menerima azab di dunia dan akhirat, dan jika tidak bersegera memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, betapa beratnya dosa orang yang melakukan kezaliman dan memutuskan silaturahim sehingga melayakkan ia mendapat hukuman yang segera di dunia dan juga di hari akhirat. Keempat, hadis ini meletakkan perbuatan zalim dan memutuskan silaturahim sebagai kesalahan yang sama beratnya, sama berat dosanya, kerana kesan buruk dari kedua-dua perbuatan itu adalah sangat besar. Keduanya memberikan impak yang besar dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, malah bernegara. Akhirnya, marilah kita ni sama-sama berusaha menjauhi perbuatan zalim sesama makhluk, apatah lagi sesama manusia, dan sentiasalah kita ni melakukan kebaikan dengan menghubungkan silaturahim, sentiasa mengambil berat dan menyebarkan kebaikan kepada semua tanpa memandang status dan keturunan dan pangkat kebesaran. Semoga kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa patuh dengan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya, seterusnya mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.